Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih, dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Penjelasan. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma tergolong dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia adalah salah seorang daripada penulis wahyu. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa ingin menyainginya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya tidak tahu orang yang akan menyaingiku dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari Abdullah bin Amr, sebab dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Ini siapa dia? Abdullah bin Amr bin al-As. Ayah dia Amr bin al-As. Kedua-duanya adalah sahabat. Anak dan juga ayahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu. Kaedahnya macam hadis-hadis yang kita baca sebelum daripada ini, iaitu tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jadi dalam hadis ini sekali lagi Nabi menyatakan syarat untuk mendapatkan iman yang sempurna. Sebelum ni kita baca la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang daripada kamu sehingga dia suka kepada saudaranya apa yang dia suka pada dirinya. Tidak beriman dengan sesempurna iman. Dan begitulah hari ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seorang daripada kamu sehinggalah nafsunya, hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, maka tidak, maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Hatta yakuna hawahu, sehinggalah hawa nafsunya tunduk dan patuh mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis hasan sahih, dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah telah mengkritik penilaian Al-Imam Nawawi akan riwayat ini, dan dia berkata hadis ini tidak sahih. Sebab itu saya anjurkan untuk membaca syarah Ibn Rajab dan kritikannya tentang darjat yang ada dalam kitab Al-Arba'in ini, sebab beliau Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah termasuk dalam pakar hadis. Akan tetapi makna hadis ini benar tanpa harus melihat kepada sanadnya. Kalau kita tak ambil dia sebagai, walaupun hadis ini hadis yang dhaif, tapi pada maknanya dia bertepatan dengan apa yang ada dalam nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah yang lain. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah menyatakan sesuatu perkara, lalu dia kata, pilihan berada di tangan aku. Allah kata tak boleh. Itu bukan sifat orang mukmin dan mukminah. Bila Allah kata sesuatu, Allah dan Rasul kata sesuatu, dia kata, aku nak ambil aku punya suka. Yang aku suka aku ambil, yang aku tak suka aku tak ambil. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah tanya Bani Israel, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Kenapa jadi begitu? Sebab mereka berkiblatkan nafsu. Jadi ayat-ayat Al-Quran telah banyak menyatakan perkara tersebut. Jadi walaupun hadis ini dhaif pada sanadnya, tapi kita bincangkan soal maknanya, kerana maknanya adalah makna yang benar yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah yang lainnya. Baik, faedah daripada hadis ini, iaitu yang pertama, peringatan bagi manusia untuk tidak mengedepankan, mendahulukan akal atau adat istiadat atas risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketidaksempurnaan iman ini dapat menafikan keimanan daripadanya. Jadi yang pertama sekali, maksud utama daripada hadis ini ialah kita tidak sama sekali mendahulukan akal kita daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Apa maksud mendahulukan akal? Kita rasa ni aku boleh terima, aku terima. Yang ni aku tak boleh terima, aku tak nak terima. Sedangkan wahyu datang kepada kita dan kita memahami wahyu tersebut, maka wajib dalam keadaan itu kita mendahulukan wahyu dan menolak ataupun mengemudiakan al-aqal. Mendahulukan wahyu lebih ataupun ke atas akal adalah satu tuntutan kewajipan agama. Ramai di kalangan manusia sama ada mendahulukan akal atau mendahulukan adat istiadat lebih daripada agama. Kalau kita kata akal, dia tak berapa nampak mana. Tapi kalau sebut adat istiadat, orang kata tak boleh buat lagu ni. Orang tua-tua dulu buat lama zaman dah. Takkan kita tak boleh buat. Nak mengandung anak melenggang, gelek buah kelapa lah. Tujuan apa gelek buah kelapa? Orang kata apa dia ni? Tak boleh. Kalau tak buat ni anak mari cacat lah, gitulah, beginilah.
adatnya lebih daripada wahyu. Banyaklah kita ni buat atas dasar adat, istiadat, adat kita begitu. Nak berkahwin, macam-macam adat. Tapi adat ni benarnya mari pun sehari dua ni banyak adat mari. Zaman dulu kata orang menikah mudah-mudah je. Tak adalah kata nak kena berjalan masuk dalam pintu gerbang bunga tu. Hak sewa dia pun dah ribu-ribu. Tak ada. Zaman dulu rekah je. Zaman lah ni berkahwin tu dia. Kahwin 3 bulan, habis terabur. Tak pandai kos kahwin. Pasal adat yang lebih. Wahyunya tak ada. Jadi dalam masalah agama sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mendahulukan wahyu ataupun mendahulukan akal ke atas wahyu adalah sesuatu yang merosakkan iman. Mendahulukan akal di atas wahyu adalah perkara yang merosakkan iman. Apabila seorang berkata, mengapa kalian mengertikan dengan tidak beriman secara sempurna? Jawapannya ialah, kalau kita kata orang mendahulukan akal lebih daripada wahyu, ni bukan setakat tak sempurna iman, memang tak beriman dah. Bila Allah Ta'ala kata afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, beriman dengan separuh kitab, kufur dengan separuh kitab, ambil separuh, tolak separuh. Hak ni bukan tak sempurna iman, memang tak beriman. Tapi kenapa dalam syarahan ini dia menyatakan tidak sempurna iman? Sebab dia kata tidak mungkin hal ini terjadi dalam setiap permasalahan. Bukan setiap masalah itu menafikan keimanan secara sempurna, secara total. Boleh jadi hawa nafsunya mengikuti banyak hal yang bersumber dari sebahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam sebahagian yang lain tidak mengikutinya, maka dari itu diertikan tidak beriman secara sempurna. Dan kita katakan apabila hawa nafsunya menolak semua perkara agama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi orang yang murtad dan kafir. Ada orang yang dia tak terima, dia tak tolak sepenuhnya, tapi dia menerima sebahagian daripada syariat. Maksud dia bukan kata dia menerima semua amalan, tapi pada sudut amalan itu dia kalah kepada nafsunya. Dia bukan sampai kepada peringkat akidah dan seumpamanya, maka itu tidak merosakkan iman. Tapi kalau menolak syariat secara akidah, tak semayang sebab tak semayang tu tak wajib, semayang tu tak wajib. Tak semayang sebab tak ada orang semayang orang jahil lah, kita pandai ni pakai niat pergi sudahlah. Maka orang ni boleh dikategorikan sebagai kufur, sebab dia telah menolak syariat secara penuh. Tapi kalau menolak syariat, bukan menolak lah, nafsunya dia menerima tapi malas dalam soal beribadah, maka ini tidak sempurna keimanannya. Yang tak semayang juga tapi sebab malas, wajib aku tahu dah tak semayang masuk neraka, tapi biarlah masuk sekejap, lepas tu dia tubik, lepas tu ada ke jawab gitu? Ada. Orang kafir kata macam Ustaz Sanusi kata dah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka kata, orang kafir kata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dia kata kita tak masuk neraka sekejap ya, sehari dua. Seolah-olah pergi bercuti pula dalam neraka. Dia ingat dalam neraka tu ada hotel kali, duduk spa. Ayyaman ma'dudat, duduk sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Tu tak nama cuti dah tu.
Kalau masuk 45 hari pada dah. Dan hari akhirat ni sehari sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi jangan duduk sedap sangat, seolah-olah tak apa, sikit je dah. Akhirat ni soal kita tak nak masuk, kita berlindung daripada azab neraka. Walaupun nak merasakan bahang dia pun kita tak nak. Takut ni kita. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua. Wajib atas seseorang untuk mendahulukan mencari dalil sebelum memutuskan sesuatu hukum. Bukan menghukum dulu baru mencari dalil. Artinya jika anda menetapkan satu hukum dalam hal keyakinan atau amalan yang zahir, maka kewajipan yang pertama adalah mencari dalil kemudian menetapkan hukum. Adapun sikap sebaliknya, menetapkan dulu baru cari dalil, maka bererti anda menjadikan diri anda sebagai matbu' oleh para tabi', orang yang matbu' oleh para tabi'. Dengan kata lain, demikian anda telah menjadikan akal sebagai sumber rujukan pokok, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai cabangnya. Bila kata mendahulukan hawahu taba'an lima ji'tu bihi, nafsunya mengikuti pada apa yang datang pada Nabi, maka kewajipan dia apabila nak suruh nafsu tu, akalnya patuh kepada risalah Nabi, maka perkara pertama dalam memutuskan sesuatu masalah ialah dia merujuk dulu kepada Al-Quran dan juga hadis, baru keluar hukum. Jangan keluar hukum dulu baru cari hujah. Sebahagian kita, kalau isu perbankan Islam, muamalah Islam, dia waktu baik dulu, ni sistem yang konvensional, hukumnya dah, sistemnya dah ada dah. Sekarang ni macam mana kita nak buat biar sistem ni jadi halal? Maka gunalah cari hujah supaya menghalalkan apa yang sudah diguna pakai. Bukan nak create satu sistem baru berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Macam zaman dulu keluarlah macam-macam, guna helah tu, guna helah ni. Yang penting benda tu halal. Ingat cerita bai'ul inah yang kita cerita sebelum daripada ni. Dan alhamdulillah sebab perkara ni banyak dah, kebanyakan bank tak guna dah sistem bai'ul inah. Dulu masyhurlah Malaysia lah antara perbankan Islam yang terulung di dunia pasal guna sistem bai'ul inah. Kita yang kata terulungnya pasal kita masuk baku akad sendiri. Orang Arab ni, saya baca majalah Mujtama' di keluaran Kuwait dulu, tahun masa ngaji dulu, dia kata tajrubah maliyah Malaysia, percubaan ekonomi perbankan di Malaysia. Dia cuba buat try and error, buat sistem tu, buat sistem ni. Dia tak namakan sebagai jalan keluar perbankan Islam. Dia kata Malaysia ni percubaan Malaysia. Sebab apa? Duk suruh kita bai'ul inah. Jelas-jelas dah riba, cuma duk cari alasan macam mana kita nak buat riba tu jadi halal. Maka gunalah bai'ul inah yang kita dah sebut. Contoh kita kata kita ada nak pinjam satu barang dengan seorang individu. Nak pinjam duit dengan Ustaz Hasan. Saya tak ada duit, nak pinjam duit dengan Ustaz Hasan. Jadi Ustaz Hasan kata, boleh saya jual kepada awak satu barang, mikrofon ni saya jual ke Ustaz. Dia kata dengan harga RM1,000, dengan syarat Ustaz jual balik kepada saya dengan harga RM800. Boleh faham? Jadi saya pun okey, belilah. Saya beli barang ni, barang tak ada debt pun kadang-kadang. Saya beli barang ni dengan harga RM1,000 dengan Ustaz secara hutang. Saya jual balik ke Ustaz dengan RM800 secara tunai. Saya pun dapat duit tunai, kena bayar ke Ustaz asas RM1,000. Ambil RM800, bayar RM1,000. Mikrofon ni adalah helah untuk menghalalkan urusan
riba tadi. Iaitu namanya bai'ul ainah. Kita pun gunalah sistem tu. Pasal apa? Sebab kita nak suruh boleh buat pinjaman. Gunalah alasan, carilah, buat mari dalil hujah boleh, menghalalkan beli dengan hutang dan sebagainya, menghalalkan beli barang yang kita tak bayar lagi boleh jual dan seumpamanya. Akhir sekali boleh. Tapi maksud yang asal ialah menghalalkan pinjaman 800 dibayar dengan harga 1000. Itu ya dia. Tapi dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kata, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kamu sudah berjual beli dengan jual beli inah. Sebahagian daripada tanda-tanda kiamat yang para ulama menyatakan bahawa bai'ul inah adalah sesuatu yang haram. Jadi kita kena turut dalil, bukan turut nafsu, buat dulu baru cari dalil. Satu lagi bab dalam masalah ni, bila kita buat dulu baru nak cari dalil, maka kita akan ada satu unsur cenderung untuk memenangkan pendapat sendiri. Dah kita buat dah. Jadi bila kita buat dah, kita akan cari dalil yang sesuai dengan apa yang kita buat. Tapi kalau kita tak buat lagi, kita cari dalil, maka kita akan buat apa yang sesuai dengan dalil. Faham tak? Bila kita buat dah, kita jumpa satu dalil hak tak serupa kita buat, kita kata cari hak lain dulu biar sama dengan hak kita buat. Itu sifat manusia. Dalam banyak-banyak amal, dia akan cenderung apabila dia mencari dalil selepas daripada perbuatan, cari dalil yang sesuai dengan perbuatan mereka. Sebab itu anda mendapatkan sebahagian ulama, semoga Allah merahmati mereka, yang mendewa-dewakan mazhab mereka. Mazhab itu mereka jadikan dalil dan rujukan pokok bagi para pengikut mazhab mereka. Kemudian mereka berusaha memutar-mutarkan tengkuk nas, dengan maksudnya mencari nas Al-Quran dan As-Sunnah agar sesuai dengan apa yang dinyatakan mazhab mereka dengan cara yang tidak tepat. Ini termasuk musibah yang menimpa sebahagian daripada para ulama. Itu bila dah ada pendapat dalam pandangan dia begitu, maka dia cari dalil yang sesuai dengan pandangan dia dan mengabaikan dalil-dalil lain yang banyak, yang lebih sahih, yang tidak bertepatan dengan pandangan dia. Saya ingat kisah bai'ul inah tu juga, seorang bekas mufti datang ke tempat kita. Dia kata memang kita dah bincang masalah ni, dan memang kita dapati para ulama berdasarkan hadis kebanyakannya mengatakan bai'ul inah ini adalah haram. Tapi kita cari juga, akhirnya kita mendapati satu pendapat yang membenarkan dia, lalu kita guna kerana itu maslahat bagi kita. Satu ya pendapat kata tak boleh, kata boleh. Jumhur ulama, semua pendapat ulama kata tak boleh. Oleh kerana dia nak buat juga, dia guna pendapat yang satu yang lemah ni, dia tinggalkan pendapat yang kuat. Sebab apa? Sebab dia nak buat juga macam mana. Yang penting kalau ada pandangan ulama je, kita ambil hak kita boleh. Dia agama ni bukan kita ikut pilih hak kita nak. Hak ni aku nak buat, atau aku tak saya buat. Hak ni aku nak buat, atau tak saya buat. Ambil hak buat, tinggal hak tak buat. Tak boleh. Agama ni kita kena ikut wahyu, bukan wahyu ikut kita. Kita kena ikut wahyu, bukan wahyu ikut kita. Baik. Dan begitulah dalam kebanyakan amalan-amalan kita, bila datang dalil daripada Al-Quran, maka kita menerima dalil sebagaimana adanya. Kadang-kadang mereka mentakwilkan hujah dan dalil. Sebagai contoh, bila kita cerita dalil tak batal air wuduk apabila bersentuh lelaki dengan perempuan, atau lebih tepat isterinya lah. Tak kira dah pergi hotel lain dah. Bila kata tak bersentuh tak batal wudu, kita nyatakan dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam
mencium isteri baginda sebelum daripada keluar pergi solat. Dan pada waktu-waktu solat tengah malam, pernah Aisyah bangun di tengah malam, Aisyah pegang cari-cari Nabi, terpegang kaki Nabi, tapak kaki Nabi yang sedang bersujud. Dan dalam keadaan dua-dua keadaan itu, Nabi tidak membatalkan solat dan Nabi tidak berwuduk balik. Itu dari sudut dalilnya. Tapi oleh kerana dia berpegang kepada batal dan wuduk bila bersentuh, dia kata, tak, Nabi itu memanglah dia buat gitu, tapi dia buat dalam keadaan berlapik, dia kata. Masalahnya keadaan berlapik itu tidak datang daripada riwayat hadis, melainkan takwilan dia untuk menyelamatkan pandangan dia supaya tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku dalam perbincangan sebahagian daripada para ulama. Kita katakan pada masalah ini bahawa apa yang datang daripada al-hadis, Quran dan hadis, kita menerimanya dan kita tunduk dan patuh kepadanya tanpa mendahulukan akal dan pendapat kita. Baik. Yang seterusnya, nak berhenti pendek sangat dah nak habis. Nak sambung masa pula pendek. Dah. Kau kira lagu mana? Kira-kira sambung esok lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.